Assalamualaikum dan selamat petang puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Saya Sharina Sharif, peguam di Telenisa. Selamat datang sekali lagi ke siri webinar kita Telenisa Tells. Kami amat bersyukur dapat bertemu dan berbincang dengan para penonton. Sekali lagi, terima kasih bagi sokongan yang berterusan. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan soalan yang pada waktu ini sering ditanya oleh orang awam, iaitu isu-isu berkaitan dengan vaksin COVID-19. Macam-macam cerita terdapat di ruang awam. Vaksin COVID-19 yang telah diterima di Malaysia juga berbagai jenis, ada Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan seterusnya. Dan kalau kita baca di social media, antara kekeliruan yang dibincangkan adalah sama ada vaksin ini boleh menyebabkan kesan yang buruk, seperti side effects yang buruk yang membahayakan kesihatan, dan yang baru-baru ni isu fasa vaksin tidak dihormati, ramai yang lompat queue dan sebagainya. Sekarang kita sering mendengar saranan juga daripada kerajaan untuk mendaftar supaya majoriti rakyat mendapatkan vaksin ini. Namun statistik terkini menunjukkan hanya lebih kurang 2%. Ini statistik yang saya ada yang terkini. Hanya lebih kurang 200% rakyat yang telah mendaftar. Jadi mungkin ini kerana ada perasaan was-was sedikit tentang vaksin ini. Sebab itu kami di Telenisa Tells ingin membawa sedikit penerangan, pencerahan tentang vaksin ini, dan kami amat bertuah hari ini dengan adanya dua panelis dalam bidang perubatan untuk menjawab soalan puan-puan dan tuan-tuan. Saya nak perkenalkan satu persatu. Yang pertamanya Tan Sri Dr. Jemila Mahmud. Memang dia merupakan penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri dan merupakan salah satu advocate yang ulung tentang vaksin COVID-19 ini. Tan Sri juga berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha di bawah untuk perkongsian di Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, IFRC, dan organisasi lain di mana Tan Sri telah berkhidmat, termasuklah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNFPA, Mercy Malaysia dan sebagainya. Dan speaker kami, panelis kami yang kedua adalah Dr. Razila Farah Razali. Dia merupakan pegawai perubatan yang menjaga di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Jadi selamat datang doktor-doktor kita sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami petang ini. Dan saya nak mulakan terus tanpa melengahkan masa. Saya tujukan soalan pertama kepada Dr. Tan Sri Dr. Jemila. Apakah status virus COVID-19 di negara kita sekarang ini, pada waktu ini? Silakan Tan Sri. Terima kasih Sharina. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Buat masa ni Alhamdulillah kes kita dah mula menurun dan semalam kita lihat jumlah kes dalam lebih kurang 1,745, tapi yang bagusnya lebih daripada 2,000 yang pulih dan situasi kita di hospital dan unit rawatan rapi makin lega. Jadi ini adalah satu tanda baik, tapi kita masih perlu berhati-hati kerana kita juga dapati bahawa di dalam wave ataupun gelombang ketiga ni kadar kematian pun meningkat berbanding dengan tahun depan. Jadi ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah, tapi kita masih perlu menjaga kesihatan dan juga mengambil tindakan patuh dengan SOP dan sebagainya.
Ya, terima kasih Dr. Jamila, dan kita terus ke isu vaksin. Good to hear that the situation is improving somewhat. Dalam isu vaksin ni yang kita baca di akhbar, vaksin yang ada sekarang ni efektifnya berbeza-beza, peratusan efektifnya. Terutama sekali sekiranya virus COVID ni ada mutation. Ada mutasi. Jadi kita tahu waktu ni di seluruh dunia ada beberapa mutasi. Kita dengar di UK, di Afrika Selatan dan seterusnya. Saya tak tentu sama ada mutation ini semua sudah ada di Malaysia. Jadi soalan saya untuk Datuk, adakah ini benar isu efektifnya vaksin-vaksin yang berlainan ini semua? Dan sekiranya vaksin ini tidak menjamin full protection, bermakna memang kita boleh dijangkiti virus ini walaupun dah ambil vaksin. Jadi boleh tak Tan Sri terangkan apa faedahnya mengambil vaksin ni? You know, efeknya memang kita boleh still dapat virus ni. Terima kasih. Sekarang kalau kita lihat di merata dunia, ada juga kawasan-kawasan yang di mana kes-kes COVID makin meningkat. Tetapi vaksin merupakan satu daripada cara kita boleh kontrol sikit ya. Saya ceritakan bagaimana. Mula-mula kita tengok dulu fakta. Buat masa ni lebih kurang 271 juta rakyat seluruh dunia menerima vaksin dan kadar pemberian lebih kurang dalam 7 juta lebih sehari. Dan efektifnya memang kita lihat dari beberapa segi. Untuk satu vaksin diberi kepada seseorang, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO ada menetapkan beberapa kriteria. Itu termasuk efektifnya lebih dari 50%, tidak ada kesan sampingan yang berbahaya atau adverse effect. Dan oleh kerana itu vaksin-vaksin yang diberi sekarang mungkin pendengar di show ini mungkin lihat di media ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada macam-macam ya. Jadi ini semua telah diiktiraf selamat. Di Malaysia kita amat strict ya, kita memang jaga dengan baik. Kementerian Kesihatan Malaysia ada satu division yang dipanggil NPRA, di mana mereka akan teliti dengan terperinci ciri-ciri vaksin itu, melihat kajian dan sebagainya sebelum vaksin itu diberi approval atau pelepasan untuk diberi kepada rakyat Malaysia. Jadi kita lihat kita sudah mula memberi vaksin kepada rakyat Malaysia. Buat masa ni lebih daripada 80,000 rakyat telah menerima vaksin ini dan alhamdulillah tiada kesan yang buruk yang kita dapati. Yang pentingnya vaksin ini akan mengurangkan risiko seseorang itu mendapat penyakit COVID yang teruk. Bila dikatakan, katalah di Pfizer tu kata 95% efektif, bermaknanya dia akan mengurangkan risiko untuk mendapat COVID tu 95%. Jadi dalam 100 orang tu mungkin 5 akan dapat COVID. Tapi dia akan dapat COVID yang sangat mild ya, yang tidak serius. Yang penting di dalam menangani pandemik ini, kita tak nak orang yang berisiko tinggi ataupun rakyat biasa pun mendapat COVID yang teruk, yang memerlukan masuk ICU ataupun boleh memudaratkan dan membawakan maut ya. Jadi vaksin efektif untuk mengawal keadaan gitu. Dengan adanya pengurangan rakyat yang mendapat penyakit yang serius dan lebih ramai lagi divaksin, kita boleh dapat capai satu tahap yang kita sebut herd immunity. Untuk mencapai itu kita perlukan 70% daripada rakyat mendapat vaksin ini. Jadi bila kita capai itu, maknanya kemungkinan besar kita lebih selamat pada masa itu dan kita boleh meneruskan kehidupan seperti lebih kurang yang kita alami dulu. Pekerjaan boleh jalani dengan baik, sekolah boleh dibuka dengan selamat dan aktiviti-aktiviti sosial kita pun boleh bermula
dirancangkan. Tetapi saya nak tekankan menerima vaksin itu sangat penting, tapi sehingga kita mencapai herd immunity, sehingga satu masa yang kita confident yang virus ini dikontrol dengan baik, saya rasa yang mana Kementerian Kesihatan memberi amaran dan nasihat untuk menjaga SOP, itu sangat penting kita teruskan. Membuat perbincangan tentang di Telenisa ni kita memang banyak membuat perbincangan tentang impact COVID-19 ni, impact MCO PKP. Jadi ya, kita looking forward supaya keadaan dia baik pulih dengan paling segera. Mungkin saya tambah sikit, Shaina. Kita mesti juga prihatin bahawa COVID ini kesan dia sangat buruk kepada warga emas dan juga mereka yang mengidap penyakit yang kita katakan comorbid macam kencing manis, darah tinggi, obesiti, penyakit paru-paru dan sebagainya. Jadi kalau kita mendapat vaksin, kita bukan saja melindungi diri kita, kita juga melindungi orang ramai. Dan kita mesti make sure dan bila kita ada program vaksinasi ini, warga yang sangat rentan ini diberi vaksin dulu sebab mereka risiko mereka lebih tinggi untuk mendapat kesan yang buruk, dan itu yang kita nak elakkan, ya. This is a joint effort across the nation to reach the 70% vaccination level. Saya nak beralih kepada Dr. Razila. Dr. Razila, kita sembang tadi sebelum start ni yang vaccination sudah bermula dan Dr. Razila pun nanti kena vaccinated minggu depan kan. Jadi saya nak tanya, siapa yang boleh ambil vaksin? Antara kita ada ibu-ibu yang mengandung, ibu yang menyusu, kanak-kanak dan sebagainya. Siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, dan juga apa side effect yang ada pada vaksin ni yang dah terdampak selepas menjalani vaccination. Silakan Dr. Razila. Okey, Assalamualaikum, terima kasih. Okey, orang-orang, first of all saya nak kata thank you for Telenisa untuk menyebut saya, dan Tan Sri, it's a pleasure dan saya sangat teruja sebab Tan Sri pun inspirasi pada saya. Alright, untuk menjawab soalan, apa tadi? Okey, golongan mana yang tak boleh menerima vaksin? So golongan-golongan ini adalah yang kanak-kanak lah. Kanak-kanak memang tak boleh kita dapat kerana sebab vaksin ni kita tak test lagi kat kanak-kanak. Memang unethical, memang kita tak mahu test untuk kanak-kanak. Jadi kita tak tahu apa akan terjadi pada kanak-kanak tu. So kita orang tak kasi dekat kanak-kanak. Ya. Golongan yang kedua lah, golongan-golongan yang mempunyai penyakit-penyakit kronik yang macam orang-orang yang liver transplant, macam orang-orang yang penyakit yang dia punya immunity tu sangat rendah. So yang itu kami tak akan bagi, dan juga kepada mereka yang mempunyai sejarah alergik alahan yang teruk, alahan yang teruk kepada apa-apa ubat, yang itu adalah golongan-golongan yang kita orang tak akan beri. Recently memang mula-mula dah kata tak akan beri kepada ibu mengandung dan menyusu, tapi sekarang ni didapati memang selamat untuk ibu yang mengandung dan juga menyusu, dan ia adalah amat penting untuk ibu-ibu mengandung mendapat vaksinasi kerana di dalam kisah-kisah penyakit COVID di Malaysia ni didapati sekiranya seorang ibu mengandung mendapat COVID, mereka akan jadi teruk. Jadi mereka ni adalah important untuk mendapatkan vaksin. Jadi yang apa yang Tan Sri cakap tu, yang sama ada tak dapat langsung vaksin atau sekiranya sama tak dapat langsung COVID-19 punya infection,
atau sekiranya dapat, dia akan dapat yang mild dan tak teruk. Itu adalah orang-orang yang tak boleh mendapat vaksin. Okey. Saya terangkan proses sebab ada ramai yang kita bincangkan secara santai, mereka takut nak pergi buat vaccination tu, rasa sakit ke ataupun proses nak pergi hospital dan sebagainya. Bagaimana proses tu Dr. Razila dan apa side effect yang Dr. Razila nampak going after the vaccination, dan juga macam mana kalau kita ada side effect, macam mana kita balik ke klinik tu ke macam mana buat? Satu. First soalan is macam mana saya currently adalah fasa frontliners, dan juga untuk semua yang akan fasa-fasa yang lain, semuanya digalakkan untuk register MySejahtera. So bila you dah ada MySejahtera kan, bila you dah ada MySejahtera, dekat situ nanti you akan dapat COVID-19. Bila you tekan kat sini, so ada nama you akan keluar dan you akan picit. Kalau bila you tekan dekat sini, dan dia akan kata, sekarang ni dia kata kat saya ni tak layak, saya bukan frontliner. So sekiranya dapat yang ini, tunggu saja nanti. Tapi sebelum dapat yang ini nanti, untuk orang-orang yang baru untuk register di MySejahtera, dia akan ada soalan-soalan. Maknanya soalan, adakah anda menerima vaksin, adakah anda mempunyai penyakit-penyakit kronik. Semua tu tuan-puan perlu isi, dan kemudian dia akan tengok sama ada tuan dan puan sesuai untuk mendapatkan vaksin, dan dia akan kasih yang ini. Nanti bila tiba waktu dan giliran tuan dan puan, so dia akan keluarlah, dia akan notify dekat MySejahtera. Right? Okay. So yang penting sekali is this is the paling senang lah. Dan dan semua orang boleh tahu yang dia akan notify bila. So tiada isu orang nak ambil identiti tuan-puan. Tidak, ini adalah untuk tahu yang tuan-puan akan dapat layak dan adalah tuan-puan di sini, maka layaklah puan dapat vaksinasi. Satu lagi daripada experience selama seminggu kami sebagai pusat vaksinasi, sekiranya tuan-puan mendaftar di dalam MySejahtera, silalah guna nama yang sebenar, jangan nama samaran, sebab bila dah ada keluar tarikh dan datang ke pusat vaksinasi, kami akan talikan dengan you punya IC. So ada a few tu Cik Minah lah nama tak sama. So nanti maknanya kalau tak sama, kami tak boleh verifikasi, tuan-puan akan dihantar ke belakang lah. Barisan ke belakang, balik ke belakang, betulkan nama, and then you kat belakang barisan. Okay, itu adalah untuk cara-cara mendapat vaksinasi. So ini daripada cerita-cerita dalam WhatsApp group taman saya. Dia tanya macam mana orang nak tahu siapa di mana kan. So sekiranya dah register, nanti kan ada address, ada alamat. So mereka akan selalunya beri tuan-puan di tempat klinik kesihatan yang paling dekat dengan mana tuan-puan tinggal. So pentingnya alamat yang sah, bukan alamat IC masa tuan-puan 12 tahun dulu. Alright, so alamat terkini dan juga nama mengikut IC. Yang itu untuk soalan yang kedua, apakah yang side effect apalahan. Dan sejak hari Khamis lepas, kami jadi pusat vaksinasi, mostly frontliners lah kan. Dalam frontliners tu termasuk bukan je medical, juga bomber, polis, hospital-hospital swasta. So mereka datang untuk dapat vaksin. Sakit tu memang sakit lah sebab kena cocok kan, jarum cocok. Tapi jarum tu kami selalunya bagi jarum yang halus,
kami tak adalah kejam kasih yang tu. So jarum tu masuk dalam. So kurang rasa sakit. Ada tadi siapa kata masa BCG sangat sakit, mimpi ngeri sangat kan. Sebab sebab BCG tu di bawah kulit. So lagi sakit. Yang ini kat dalam. Dalam apa? Dalam otot ni masuk kat dalam. So sakit dan lenguh memang ada. Alright. So standard lah. So sakit kata sangat lah, okay. Dan ada yang akan jadi demam, mungkin. Ini tak semua benda yang sama lah kan. Setengah orang dia jadi demam, setengah orang dia akan lemah. Hari tu ada seorang saya punya, dia jadi lapar, saya cari makan je, okay. Ada seorang tu rasa ngantuk, so macam-macam lah itu benda-benda yang biasa-biasa. Tapi yang saya ingin katakan, ada juga yang kata dia rasa nak demam. So, bagi kami dalam perubatan, kalau lepas vaksin tuan-puan dapat demam, itu bagus. Okey, maknanya vaksin tu telah masuk ke dalam badan dan askar-askar yang dalam darah tuan tu sekarang ni tengah training untuk jadi special branch untuk mencari virus dan melawan virus COVID-19. So mereka sedang training lah dalam tu pasal jadi demam. Macam itulah cara yang paling senang saya nak explain. Terima kasih Dr. Razila. Tadi saya nak Dr. Razila ada cakap tentang tadi kita bercakap tentang jenis-jenis vaksin yang berlainan. Jadi macam mana Tan Sri? Boleh tak kita memilih vaksin yang mana kita nak, pergi ambil vaksin yang mana kita nak ataupun dah ditentukan? Dan juga Tan Sri kalau boleh terangkan fasa-fasa dia dan sebagai rakyat yang bukan frontline, bila agaknya kita akan mendapat vaksin ni? Kita boleh mendapat vaksin ni. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya boleh tambah sikit yang doktor cakap tadi, mungkin ada di antara viewer di sini nak tertanya, kalau mak saya tak ada MySejahtera ke apa, macam mana? Jadi anda boleh juga register, daftarkan ahli keluarga dalam MySejahtera. Dan kalau ada saudara mara di kampung dan sebagainya, mungkin tak nak guna smartphone dan sebagainya, boleh juga pergi website, layari website, ada juga cara dia. Jadi kita akan cari banyak cara untuk bantu rakyat Malaysia membuat pendaftaran. Dari segi vaksin tu, mula-mula biar saya terangkan jenis vaksin. Vaksin ni banyak. Semasa pembentukan vaksin ini, memang satu yang kita sebutkan scientific miracle, maknanya yang sangat baik kerana kolaborasi antarabangsa, antara saintis-saintis merata dunia sangat baik. Dan oleh kerana tu dapatlah kita mengeluarkan beberapa jenis vaksin. Vaksin ni kalau saya nak senangkan ada 3 kategori. Satu seperti Pfizer yang kita sebut mRNA. Ini adalah satu platform yang sangat unik di mana suntikan vaksin itu akan stimulasikan mRNA di dalam badan kita, iaitu satu bahagian daripada sel-sel kita untuk mengeluarkan antibody, untuk merangsangkan pengeluaran antibody yang melawan yang kita panggil spike protein. Kalau kita tengok coronavirus tu kan macam dia tercacak-cacak tu kan, itu yang menjadikan penyakit. Yang kedua adalah kita sebutkan viral vector. Maksudnya kita gunakan sel-sel daripada virus lain yang kita boleh membuat dia aktif untuk melawan COVID-19. Yang ketiga, kita boleh gunakan vektor virus yang telah dimatikan ataupun tidak aktif. Maknanya di dalam semua jenis vaksin yang kita gunakan, tidak ada vaksin yang hidup.
tidak ada peluang untuk kita menyuntik vaksin itu ke dalam tubuh, dan saya boleh syorkan tidak ada microchip juga yang masuk dalam darah kita, ya. Jadi walaupun ada beberapa jenis kumpulan vaksin ini, semua akan menimbulkan respons daripada tubuh kita sendiri untuk mengeluarkan antibody ataupun satu chemical yang boleh melawan infeksi yang berlaku di dalam tubuh kita. Jadi dari segi apakah vaksin yang kita akan terima? Vaksin ini di seluruh dunia memang demandnya sangat tinggi. Semua orang sedang cuba mendapat vaksin, dan pengeluarannya walaupun telah dirancangkan masih juga tidak selaju yang kita hendakkan. Jadi bila vaksin itu datang, dia akan datang tiap-tiap minggu. Vaksin akan datang ke Malaysia. Alhamdulillah kita ada Pfizer, kita dah pun luluskan Sinovac dan AstraZeneca dan lain-lain akan juga masuk ke Malaysia. Vaksin ini akan berjalan terus masuk ke Malaysia dan didistribusi ataupun diedarkan kepada pusat kesihatan dan pejabat kesihatan negeri. Bila kita masuk sekarang, kita dalam fasa pertama di mana peruntukan vaksin itu diutamakan kepada frontliner dan kumpulan-kumpulan yang banyak berhadapan dengan masyarakat seperti polis, tentera dan sebagainya. Tetapi saya nak juga tegaskan bahawa fasa 1 dengan fasa 2 tu bukannya mengikutlah fasa 1 habis baru 2, tak. Dia akan bertindih. Jadi dalam fasa 2 kita akan juga fokus kepada kumpulan rentan yang saya sebutkan tadi. Warga emas, mereka yang ada penyakit-penyakit lain dan sebagainya. Dan kumpulan 3 adalah rakyat yang lebih muda dan sihat, lebih daripada 18 tahun. Tetapi ini semua bertindih, bermakna kalau vaksin itu datang dengan banyak, kita boleh distribusikan dengan lebih cepat, dan dalam fasa pertamanya pertama ini banyak dijalankan di pusat kesihatan seperti Dr. Nazila dan sebagainya, tempat dia kerja. Tapi bila fasa 2 dan sebagainya di peringkat negeri, mereka akan jalankan vaksinasi mungkin di stadium kecil ataupun dewan komuniti di dalam kampung atau daerah berlainan. Jadi kita akan cuba cari tempat yang mudah untuk orang datang untuk mendapat vaksinasi, dan bagi mereka yang di dalam pedalaman dan sebagainya, mungkin kita akan pakai mobile unit, maknanya unit bergerak untuk sampai ke mereka. Jadi kita akan memerlukan seluruh rakyat Malaysia bekerjasama, bukan saja pihak Kementerian Kesihatan tapi seluruh jentera kerajaan, tapi juga sukarelawan dan sebagainya. Jadi kalau yang perempuan yang mendengar ni, kalau nak jadi sukarelawan pun boleh register sebagai sukarelawan dan boleh membantu di kawasan perumahan atau yang mana yang ada pusat vaksinasi. Jadi yang saya nak juga syorkan ialah tak kisahlah apa vaksin yang diberi, ambil. Kalau ada ikut social media, Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin pun kata Pfizer ni dia tak nak ambil sebab dia nak ambil vaksin yang kemudian, maknanya Sinovac, untuk menunjukkan kepada rakyat Malaysia apa-apa vaksin yang kita terima pun adalah baik. Yang pentingnya kita dapat vaksinasi. Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri yang paling penting, vaccination ni free kan, percuma, tak ada bayaran, ya? Betul ya? Ya, free untuk semua rakyat Malaysia dan juga bukan rakyat Malaysia. Sebab kita tak akan selamat selagi semua orang selamat. Ya. Jadi bila agaknya fasa kedua dan ketiga ni, timing dia dalam waktu bila? Ya, jadi kita anggar mungkin bulan April fasa 2 akan bermula.
dan ia akan lebih rancak daripada bulan April ni. Memang Dr. Razila akan sangat sibuk ya, sebab semua Jabatan Kesihatan dan sebagainya akan lebih aktif, dan kita akan keluar vaksinator dan sebagainya. Jadi saya pun dah mendaftar untuk menjadi sukarelawan yang akan memberi vaksin, dan jadi dalam bulan Jun gitu kita boleh mula, insya-Allah Jun Julai dah boleh mula fasa 3. Kalau kita dapat vaksin yang banyak, kita boleh merancakkan, malah kita tidak menolak kemungkinan boleh buat satu program vaksinasi sampai larut malam ya, supaya kita dapat cover seramai yang boleh. Jadi kita doakan kita punya supply akan steady dan tidak terganggu, dan supaya kalau kita boleh habiskan pada hujung tahun ni, insya-Allah. Tan Sri, jadi itu kita dah terangkan tentang fasa, tentang jenis-jenis vaksin yang berlainan dan segalanya. Ada lagi satu tentang registration, tentang pendaftaran tu. Mungkin Tan Sri atau Dr. Razila boleh menjawab. Kita ada soalan, kalau seorang tu tak ada phone, tak ada access to internet dan sebagainya, jadi macam mana nak buat? Dan lagi satu, sekiranya duduk dalam bahagian-bahagian pendalaman, terutamanya di East Malaysia kan, di Sabah dan Sarawak, dan banyak bahagian di peninsula juga yang ada pendalaman yang mungkin tak ada klinik yang berdekatan. Bagaimana mereka nak mendapatkan vaksin ni? Tan Sri, mungkin saya tanyakan kepada Tan Sri. Ya, seperti saya sebutkan tadi, bagi mereka yang mempunyai ahli keluarga, mungkin di kampung yang tidak ada MySejahtera ataupun internet, kita boleh tolong daftarkan untuk mereka. Untuk mereka yang kita akan menjalankan pendaftaran lebih aktif sekarang menggunakan jawatankuasa kampung dan sebagainya untuk membuat outreach ya. Kita akan buat lebih banyak lagi penyebaran maklumat dan juga mendaftar seberapa ramai yang kita boleh, dan untuk kawasan pedalaman dan sebagainya, misalan di Sabah, Sarawak, kawasan-kawasan orang asli dan sebagainya, kita akan kerja bersama dengan pihak Jabatan Orang Asli, dengan NGO yang di Malaysia, dan kita boleh juga sampaikan kepada mereka melalui mobile unit untuk mendaftar dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha supaya kita cuba daftarkan seramai yang boleh, sebab kita mesti mencapai 70% untuk herd immunity. Jadi inilah satu daripada cabaran sebenarnya, tapi di peringkat negeri dan peringkat daerah, satu jawatankuasa vaksin itu telah ditubuhkan ya, maksudnya bukan saja di Putrajaya tapi di merata negeri dan juga daerah dan kampung dan sebagainya, boleh dapat sampai kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan mereka mendaftar. Kalau anda tahu orang yang mungkin tertinggal, beritahu je ada website vaksin COVID vaksin punya website. Nanti saya tak ingat pula nama website dia, nanti saya fikirkan sekejap, di mana kita boleh dapat banyak maklumat. Kita juga akan bekerjasama dengan pihak telco supaya kita boleh guna SMS juga. Mungkin ada dalam kawasan yang luar bandar, mereka dapat SMS tapi mungkin tak ada MySejahtera. Jadi kita akan cuba banyak cara untuk kita dapat mencapai pendaftaran tu. Bila sekarang vaksin tu limited, tadi Tan Sri cakap limited to hospital-hospital kerajaan dan klinik-klinik kerajaan. Jadi tidak. Di dalam fasa pertama ini pun ada vaksin diberi di pusat kesihatan atau hospital kerajaan, tapi ada juga hospital swasta. Di dalam fasa kedua kita akan menggunakan klinik-klinik swasta dengan lebih meluas lagi, dan klinik swasta ini pun ada rekod
rakyat Malaysia yang kita sebutkan B40 ya, yang mungkin kurang pendapatan, yang mereka ada rekod, jadi mereka akan actively cari mereka ni. Jadi kita akan gunakan pihak swasta, klinik swasta, mobile unit dan sebagainya. Terima kasih Tan Sri. Dr. Razila boleh bagi recommendation tak mana-mana sumber website ataupun mana-mana nak pergi untuk mendapatkan maklumat tentang ni kalau para penonton nak tahu. Tadi saya Google aja memang banyak maklumat keluar terus. Google vaksin COVID-19 Malaysia, macam tu saya dapat banyak information dan banyak website. Tapi saya tak tahu kalau ada satu central place. Tan Sri ada nyatakan ada satu central website ke, but ada mana-mana tempat yang senang untuk rujukan para penonton? Ya, saya dah dapat dah. Websitenya vaksin covid vaksin.gov.my. vaksincovid.gov.my. Okay. .gov.my. Ya. Saya type dekat chat ya. Okay. Okay, terima kasih. Saya nak bertanya juga kedua panelis ni tentang mendapat pendapat lah. Jadi selepas insyaAllah kita semua dah ambil vaksin semua, apakah the objektif, apakah tujuan yang terakhirnya? Ada possibility tak kita nak balik kepada kehidupan seperti sebelum COVID, atau norma baru ni dan akan kekal berpanjangan? Saya baca dalam segala perbincangan tentang COVID, sekarang kita bercakap pasal pasport vaksin pasport, ada bercakap tentang testing yang boleh memberi keputusan yang cepat supaya senang nak berjalan ke luar negeri, dan macam-macam lagi. Ceritanya macam keadaan akan bertukar selepas oleh kerana COVID ni. Jadi apa pendapat kedua-dua panelis kita? Mungkin saya tujukan kepada Tan Sri dulu. Saya juga ada nampak WhatsApp artikel Tan Sri dengan YB Khairi about embracing new possibilities, and that this crisis has opened up opportunities for learning, for us to redesign our collective future. Very hopeful words, very community building objectives that we have here. Maybe Tan Sri can explain what should we expect? I think first kita kena tahu bahawa mengambil masa lagi untuk kita pulih daripada COVID ni. Saya sebutkan pulih tu dari segi satu dunia. Kita ada hampir 8 bilion manusia di dunia, dan untuk kita menghapuskan pandemik ini, kita perlukan at least 70% of seluruh dunia untuk mendapat vaksin ya. Dan kita juga jangan lupa bahawa mungkin norma dulu yang menyebabkan kita mendapat pandemik ini. Kita dah banyak sebenarnya tanda-tanda daripada dulu. Kita ada SARS, kita ada MERS-CoV, kita ada Nipah virus, macam-macam yang tanda-tanda yang menunjukkan bahawa pandemik akan lebih berluasan sebenarnya. Ini adalah akibat pembangunan yang telah banyak merosakkan alam sekitar, di mana haiwan dan manusia sekarang
berdekatan dan juga tabiat manusia ya, memakan haiwan liar dan sebagainya. Jadi malangnya akibat tindakan kita juga sebagai manusia telah menyebabkan banyak kemerosotan di dalam alam sekitar dan juga planet kita lah ya. Jadi itu yang pertama. Bermakna selepas COVID-19 kita tak boleh leka lah, tak boleh pulang kepada keadaan bila kita merosakkan alam sekitar kita. Yang itu pertama. Yang keduanya adalah yang tadi Shaina ada sebut pasal mutation dan sebagainya. Virus sebenarnya memang dia suka buat mutasi, memang tabiat dia. Jadi kita kena terima hakikat itu dan mereka yang mengeluarkan vaksin ini, mereka sentiasa mengawasi dan ada kemungkinan juga ada booster dose dan sebagainya yang kita boleh beri pada masa ke masa ya. Dan buat masa ni alhamdulillah kita belum lagi dapat strain-strain yang berbahaya seperti yang Brazil ataupun South Africa. Jadi secepat yang kita boleh memberi vaksin ni lebih baik supaya rakyat dapat protection ya untuk mencegah daripada penyakit yang dahsyat. Yang satu lagi disebutkan tentang pasport vaksin. Saya rasa ini satu topik yang sangat hangat di mana ada negara yang menyatakan mungkin you tak boleh datang. Umpamanya Saudi Arabia telah mengumumkan bahawa tidak boleh datang umrah atau hajj melainkan ada sijil vaksin COVID. Kalau puan-puan pernah membuat hajj atau umrah, memang ada beberapa vaksin yang wajib seperti meningococcal dan sebagainya dan jadi kemungkinan mereka dia dah tambah sekarang kena vaksin COVID. Kalau kita menerima vaksin itu, kita mungkin lebih senang untuk berjalan atau travel dan sebagainya dan kemungkinan besar juga kadang-kadang aktiviti sosial macam nak pergi tengok bola sepak ke, nak tengok konsert ke, mungkin juga akan memerlukan satu vaksin. Satu daripada kebaikan MySejahtera ialah setelah menerima vaksin itu, MySejahtera akan mengeluarkan sijil yang kita sebutkan digital vaccine certificate di dalam telefon tu sendiri. Untuk mereka yang tidak ada MySejahtera akan diberi kad ataupun mungkin gunakan vaksin certificate WHO ya. Jadi ini semua adalah untuk kita lebih prepared untuk kemungkinan ada restriction ataupun ada juga undang-undang baru yang dikeluarkan oleh negara lain juga untuk kita bergerak dengan lebih berhati-hati dan memerlukan vaksin dan sebagainya. Jadi dunia kita akan berubah sangat berubah, tapi ini hakikat pembangunan dan juga keadaan kita sekarang. Jadi saya minta mungkin kita semualah bermuhasabah sikit dan seperti pakai mask pakai mask yang pakai buang tu, mungkin ramai tak sedar tiap-tiap hari 10 juta mask dibuang. Itu akan lama kelamaan sampai ke laut. Jadi banyak implikasi alam sekitar. Terima kasih Tan Sri Dr. Razila. Ada apa-apa nak ditambah? Suka saya dengar yang Tan Sri cakap yang norma sekarang ni norma baru. So kita reflect balik norma dulu yang kita buat tu yang actually menyebabkan kita terpaksa tukar kepada norma baru. Tapi juga norma baru benda-benda seperti wash your hand, close your mouth masa batuk tu dari saya houseman memang dah itu adalah actually benda-benda yang telah terbukti mengurangkan jangkitan sama ada influenza dan juga sekarang COVID-19. So benda tu sekarang COVID-19, closing your mouth itu menjadi telah menjadi lebih ketat norma baru bagi mereka
Dan we can see like maybe lah, I'm not sure but bukan numbers tu, tapi di klinik saya sendiri kita nampak apabila kita wash our hands, close our mouth when we cough and everything, di center kami yang dapat common flu, sesama batuk tu dah banyak berkurang. So actually memang dari dulu dah cakap wash your hand, close your mouth kan. So dengan COVID ni somehow dia akan lebih magnifikasikan benda tu, dan rakyat pun semua orang nampak yang actually what we said dulu tu memang betul, memang wash your hand tu important. Saya sangat setuju, betul. Sebenarnya Sharina, penyakit berjangkit yang lain berkurangan ya semasa COVID ni sebab tabiat kita dah berubah ya. Tabiat orang ramai telah berubah untuk cuci tangan dan sebagainya. Jadi ini jangan kita berhenti lepas COVID kurang. Ini kena berterusan. Actually kita dah memang ada satu soalan sama ada kena continue SOP ni selepas mendapat vaccination. Jadi jawapannya ialah mengikut kedua-dua pakar yang kita ada hari ini. Dr. Razila, saya ada lagi satu question dari penonton kita di FB. Salah seorang penonton kita tanya tentang kalau dia sedang ada treatment kimoterapi, sama ada dia boleh mengambil vaccination tu. Untuk pesakit-pesakit yang ada kimoterapi adalah tidak digalakkan untuk mendapatkan vaksinasi. Correct me if I'm wrong, Tan Sri. So tidak digalakkan untuk mendapatkan vaksin lama selepas kemo treatment tu. Kita kena tengok you punya blood counts tu, you punya darah tu sama ada dah jumpa pulih seperti sedia kala, sebab kimoterapi akan turunkan you punya defense kan. So kita masukkan vaksinasi tu sebab defense tu yang sel-sel darah tu yang menjadi askar untuk kita lawan vaksin tu. So bila kemo, askar-askar you secara semula jadi dah rendah. Jadi kalau kita tu dia tak boleh reaksi sangat. Jadi how long, berapa lama setelah itu lebih sesuai sekiranya bila nampak darah putih, sel darah putih semua kembali semula jadi tinggi, dan masa tu mungkin kita boleh puan boleh berbincang dengan doktor puan kemungkinan boleh tak dapat vaksinasi. Tapi walaupun sedang going through chemotherapy, dia mesti still daftar dan meletakkan bahawa dia sedang menghidapi penyakit kanser dan ada chemoterapi yang sedang dilakukan lah. So that's how you do it during. Jadi dia dekat dalam giliran tu lah. Dia maknanya kita kerajaan tahu yang dia ada. Dia ada. Kita dah hampir ke penghujung sesi kita. Saya nak invite kedua panelis kita untuk memberi sedikit akhir kata, dan sekiranya ada sedikit komen ataupun saranan ataupun nasihat kepada golongan anti-vax yang ada di luar tu, yang membuat naratif yang amat negatif tentang vaccination ni, kalau ada apa-apa yang hendak dikatakan. Silakan Tan Sri. Kumpulan anti-vax ni memanglah di merata dunia ada kumpulan anti-vax. Yang pentingnya kita mesti bercakap dengan menggunakan fakta-fakta dan juga sains dan evidence yang ketara ya, yang genuine dan authentic, yang di-verify. Saya rasa yang penting sekarang kita mesti teruskan memberi pengetahuan dan memberi informasi dengan tepat, dan kita engage. Kita tak boleh kata ni anti-vax kita tak nak.
tak nak cakap dengan dia. Jadi saya rasa kita ramai daripada kita doktor-doktor juga dan juga yang berhormat Menteri juga telah engage dengan kumpulan anti-vax ini. Saya nak cerita sikit tentang anti-vax ni ya. Masa dulu mungkin ada perempuan dengar bahawa kita ada satu injection yang kita sebut diphtheria dan juga MMR yang kita beri pada bayi-bayi atau anak-anak ya. Dan kumpulan anti-vax telah menggunakan satu research yang dikatakan kalau ambil vaksin tu akan jadi anak yang autism. Jadi terutamanya di Amerika Syarikat dan di negara barat dan juga di Malaysia pun ada juga yang tak nak ambil vaksin. Sekarang ditunjukkan bahawa orang yang membuat research itu sebenarnya dia memalsukan informasi. Dia telah pun di-charge masuk penjara dan sebagainya. Jadi pada masa itu kajian yang berterusan juga menunjukkan tidak ada langsung kaitan dengan autism dan sebagainya. Tapi ramai daripada anak-anak mati ataupun sakit teruk dengan mendapat penyakit yang boleh dicegah. Misalnya diphtheria dan rubella dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang terikut-ikut dan tidak melihat pada fakta dan sains dan boleh memudaratkan anak-anak kita ya dalam hal ini. Jadi saya merayulah kepada perempuan yang mendengar ni, fikirkan diri sendiri, fikirkan keluarga yang tersayang untuk memberi peluang untuk kita pulih daripada pandemik ini supaya kita dapat meneruskan kehidupan. Kita belajar juga hidup dengan vaksin ini buat masa ni dan mengikut SOP yang begitu penting dan juga boleh menyelamat kita daripada penyakit lain juga. Jadi vaksin itu adalah satu cara untuk kita dapat menamatkan kesengsaraan ya yang kita mengalami sekarang. Banyak daripada bisnes ataupun perniagaan kecil dan sebagainya amat tertekan dan banyak yang telah terpaksa tutup dan sebagainya. Jadi kesihatan adalah satu aspek yang sangat penting. Tetapi kalau kita tak ada income ya untuk makan atau memberi anak-anak kita makan pun susah juga. Jadi kita tak naklah meneruskan kehidupan kita dengan penyakit yang menular dan terpaksa lockdown dan sebagainya. Ila, silakan. Bagi saya norma baru ni kan dah setahun, so let's make it it's our habit now. Norma tu dah tak ada baru lagi, memang kena buat selalu. You have to live with COVID, you have to live with washing your hands, you have to live with mask. Cuma sekarang ni mask ni dah macam-macam dah lawa-lawa, dah matching dengan tu kan. So dia dah jadi fashion statement sekarang. So that is part of where dia telah menjadi part of our life. So let's make it yang wearing a mask and also washing the hand tu menjadi sesuatu yang selalu kita ingat. Plus satu lagi yang saya ingat, mereka lupa tu yang jarak 1 meter tu kan. Yes. Bila dah jumpa, semua dah tak ingat dah. Masa sekolah ni, sekolah standard 1 tu lah, semua dah lupa. Kan? Lepas tu kita lah kena jadi orang garang. 1 meter kan. So yang itu pun perlu ingat juga yang social distancing is very important. Untuk kata and also kalau dah dapat vaksin, bukannya kita orang kat sini main-main. Okay, dah dapat vaksin, so beli tiket nak belakang. So masih belum, walau dapat jalan pun kena pakai mask dengan 1 meter. Social distancing is important. Terima kasih. Saya nak repeat saranan tagline dia, lindungi diri, lindungi semua. Puan-puan dan tuan-tuan, silalah mendaftar untuk vaksin ini di MySejahtera. Saya tunjuk lagi sekali di skrin kalau Talib kalau boleh letak. Ini page MySejahtera dia. Think it's coming on right now. Someone in the, alamak, dia orang tak dengar dekat backstage. Anyway, website-nya ialah MySejahtera.
Then you will nanti nampak ada satu ikon untuk COVID-19. Tu dia. Ikon yang di tengah kat bawah tu COVID-19 vaccination, dan klik situ dia akan tanya dalam 4 soalan, jawab soalan tu, masukkan nama, mengikut nama di IC, jawab soalan tu, dan bila dah submit nanti nampak macam ni. Dia nanti bagi confirm. Ni saya dah register Tan Sri dengan doktor nak tengok. Ini jadi the confirmation will look like this. Inilah rupanya. Kalau dia tunjuk yang lain tu maknanya mungkin submission tu tak berjaya. Jadi terima kasih, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua doktor kita hari ini, Tan Sri Dr. Jamila dan Dr. Razila. Memang kedua-dua ni sangat sibuk. Thank you for spending your time with us, with our followers and audience. Saya berharap kita para penonton semua dapat maklumat yang secukupnya. Kalau tidak, ada dia punya website di ticker di bawah skrin tu. Jadi dan silalah cepat mendaftarkan. Semoga kita semua dapat pulang kepada hidup yang dekat dengan yang kita kenali sebelum MCO, sebelum PKP dan segalanya. Kita harapkan yang terbaik untuk negara kita dan untuk diri kita dan untuk orang-orang kesayangan kita. Terima kasih Tan Sri dan Dr. Razila. Terima kasih para penonton. Kita berjumpa lagi dalam 2 minggu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.